Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Perlis sedia meningkatkan bekalan beras putih tempatan BPT di negeri itu untuk menampung permintaan yang tinggi sepanjang Ramadan. Perinciannya langsung bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob di studio RTM Kanga. Silakan. Baik, terima kasih Sahi. Setiap minggu sepanjang Ramadan, sejumlah 3,000 kampit beras super special tempatan diedar ke 25 outlet pencitan di bawah bimbingan Fama seluruh Perlis. Jumlah berkenaan akan ditambah berdasarkan permintaan dan keperluan, termasuklah di program Agro Madani. Menurut pengarah Fama Perlis, Muhammad Anzara Azizan, rakyat negeri itu memberi sambutan sangat menggalakkan terhadap BPT berdasarkan permintaan yang tinggi. Mengikut kes-kes tertentu, kita ambil lebih dan kita terima lebih. Sebagai satu contoh, baru ni kita ada buat jualan Agro Madani di Pesta Angin Timur. Pada minggu tu kita berjaya mendapatkan 5,000 kampit beras lah untuk kita jual di Pesta Angin Timur dan juga di outlet-outlet. So begitu juga, so saya akan melihat pattern ataupun pattern permintaan bekalan beras putih tempatan ni, di mana insya-Allah sekiranya mendapat sekiranya mendapat sambutan yang menggalakkan, kita akan tambah kita punya pesanan lah. Program jualan Agro Madani Ramadan yang dianjurkan baru-baru ini menawarkan 500 kampit BPT pada harga RM26 bagi pak 10 kg. Sehingga kini, Fama Perlis telah melaksanakan lebih 70 program jualan Agro Madani dengan nilai jualan mencecah lebih RM700,000 yang disertai 600 usahawan dan telah memberi manfaat kepada lebih 25,000 pengguna. Lebih 450 penerima sumbangan asas Rahmah Sara di Perlis yang menerima bantuan barangan keperluan asas tanpa tunai berjumlah RM100 dan RM50 setiap bulan mendapatkan barangan keperluan di Agro Bazar. Agro Bazar menjadi tumpuan berikutan kepelbagaian barangan yang ditawarkan. Menurut pengurus Agro Bazar Rakyat Borong Wan Muhammad Syafizan Wanan, pihaknya menyediakan lebih 20,000 jenis barangan yang boleh dibeli oleh penerima berdaftar dalam My Kasih. Lebih pada 90% barang dalam kedai kami tersenarai dalam program My Kasih. So dalam program My Kasih, semua barang-barang telah disenaraikan oleh pihak My Kasih sendiri di dalam sistem mereka sendiri. So 90% barangan dalam kedai kami terpilih. Alhamdulillah. Dan boleh memudahkan orang kawasan sekitar lah yang dapat My Kasih. Contoh, barang My Kasih, barang apa yang tak boleh? Okey, barang-barang yang My Kasih yang tak boleh seperti barang-barang basah, ikan, ayam, ada barang-barang yang kami bungkus sendirilah sebab barang-barang tu harga dia pun tak stabil, naik turun. Setiap pesaraya yang tersenarai di bawah My Kasih menerusi pembayaran tanpa tunai dilengkapi infrastruktur sistem pembayaran My Kasih di mana setiap penerima boleh membuat pembayaran hanya menggunakan My Card. Generasi muda perlu memainkan peranan penting sebagai bakal pemimpin yang berketerampilan dan dikagumi. Pelbagai aspek pembangunan rohani dan jasmani perlu diterap secara seimbang dan menyeluruh ke dalam diri individu yang bakal diangkat sebagai pemimpin. Demikian peringatan yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman Siti Berni Yahya pada majlis penyerahan watikah pelantikan pemimpin muda sekolah itu bagi sesi 2024-2025. Kaedah pelantikan kepimpinan muda ini harus dilaksanakan tanpa henti bagi kita memastikan kepimpinan akan datang. Ketua-ketua jabatan kita yang akan datang adalah daripada golongan anak-anak yang memang berwibawa, yang memang ada talent untuk menjadi seorang pemimpin. 82 pelajar menerima watikah sebagai pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pengawas skim pinjaman buku teks dan pembimbing rakan sebaya. Harapan saya mewakililah warga SK Datuk Kaiman supaya anak-anak yang terpilih sebagai pemimpin muda bagi sesi akademik 2024-2025 dapat menjalankan tanggungjawab dengan orang kata sebaiknya dan menjalankan amanah yang diberikan dan mereka akan menjadi pemimpin di masa hadapan nanti. Sekian paparan berita dari Perlis. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih. Lubuk gelandangan seperti Pengemis dan Kutu Rayau, Pulau Pinang antara negeri yang menjadi tumpuan golongan itu, khususnya sepanjang Ramadan. Laporan Siti Mariam Muhammad.
Beginilah suasana malam sekitar lokasi tumpuan golongan gelandangan. Kegiatan mengemis dan meminta-minta lebih rancak di bulan Ramadan. Ada yang menyuarakan kebimbangan dan menyifatkan isu ini makin serius. Komputer ni daripada zaman saya kecil-kecil lagi, zaman saya sekolah lagi, memang dah ada lah gelandangan ni lah. Kalau kita buat macam mana pun, dia akan, kalau kata dibersihkan pun dia akan main juga. Biasalah, macam negeri lain kan. Tapi cuma diorang ni tak pandai nak berjumpa dengan orang yang berkenaan untuk tolong diorang. Akan ada orang-orang gelandangan yang tidur tepi tu, yang kadang tu saya main dalam seminggu macam orang yang sama tiap hari akan duduk di situ ya. Bagi menenganinya, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Pulau Pinang tampil dengan beberapa inisiatif. Ini termasuk menempatkan golongan itu di pusat transit gelandangan. Penghuni di pusat transit gelandangan ini, kita hanya menempatkan mereka kalau ikutkan tempoh 14 hari. Daripada mula selamatkan dia sampailah hari 14 kita akan bebaskan dia. Cuma tempoh terus singkatlah. Walau bagaimanapun, kaki tangan yang ada di pusat transit gelandangan akan melaksanakan pelbagai aktiviti. Contoh baru ni kita ada kursus motivasi untuk penghuni-penghuni pusat transit gelandangan. Bagus ya bang, satu keselesaan tempat tinggal bang, boleh basuh baju kan, senang nak salin baju apa, semua senang bang. Dan satu kita dah tahu dah tempat makan kan pun ada dah, tempat kita rehat tidur pun ada dah bang. Ikut time kita pergi kerja, ikut time kita balik, kita tahu dah ada tempat tinggal, tempat tidur bang. Saya Alhamdulillah, saya dapat duduk di sini senang. Tak ada siapa kacau, tempat bersenang, orang-orang yang pegawai sini semua bagus-bagus. Semua tak ada masalah. Selain JKM Negeri, Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP turut memainkan peranan menyantuni golongan gelandangan khususnya pada bulan Ramadan. Di MBPP khususnya di Jabatan Penguasaan, kami menempatkan anggota-anggota penguasa di kawasan-kawasan yang memang dikenal pasti ada gelandangan, supaya sekiranya ada pihak-pihak yang ingin menyumbang makanan kepada mereka, kita minta mereka salurkan ke pusat transit gelandangan supaya makanan-makanan itu dapat diedarkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Tidak ketinggalan, aktivis mahasiswa Universiti Sains Malaysia USM yang tampil dengan projek Kongsi Siswa. InsyaAllah program ini akan diteruskan dalam bulan puasa, dalam masa terdekat. Sebabnya kita mengambil kira bulan puasa bulan yang mulia. Program ini dalam bulan puasa mengambil kira berbagai jenis bantuan atau sumbangan orang ramai boleh berikan kepada kita, dan kita dapat berikan dalam skala yang lebih besar. Pusat Transit Gelandangan PTG pertama yang diwujudkan di negeri ini merupakan inisiatif Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Inisiatif ini merupakan satu langkah positif dalam menyediakan penempatan sementara buat gelandangan dan secara tidak langsung dapat menangani masalah seperti isu kebersihan, keselamatan dan masalah sosial di negeri ini. Siti Mariam Muhammad, RTM. 2,160 kg ayam sejuk beku dianggarkan bernilai RM40,600 dirampas Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Kedah di pintu masuk Bukit Kayu Hitam semalam. Pengarah Makis Negeri Kedah, Hisham Abu Bakar berkata pemeriksaan mendapati sebanyak 144 kotak berisi ayam sejuk beku mempunyai tarikh luput berbeza dengan sijil halal yang diisytiharkan. Kesemua barangan dirampas dan ditahan untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 13 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 dalam kurungan Akta 728. Ia memperuntukkan hukuman penjara sehingga tidak melebihi 6 tahun atau denda tidak melebihi RM100,000 atau kedua-duanya.